Bab meminta izin dari thayyib untuk perkahwinan dengan sebutan darinya, wal bikr, dan anak dara bisukut, dengan diamnya. Baru ni kita sudah baca dah ni dah terjemah dah. Tak apalah terjemah lagi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dikahwinkan al-ayyim. Al-ayyim yakni janda ataupun mengikut setengah-setengah pendapat lah. Setengah-setengah tu kata al-ayyim tu maknanya perempuan yang baligh hatta tustamar, sehingga diminta perintah darinya, diminta izin kebenarannya, dan tidak boleh dikahwinkan al-bikr, anak dara, hatta tusta'dzana, sehingga diminta izin darinya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya, kebenaran dari anak dara itu bagaimana? Baginda menjawab, antas kutah, yaitu dia diam. Diamnya itu adalah keizinannya. Satu lagi sanad ni banyak ni tahwil sanad, tapi kandungan hadis tu lebih kuat tadi juga. Seterusnya ni riwayat dari Aisyah, dia berkata, saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gadis yang akan dikahwinkan oleh ahlinya, yakni ahli keluarganya. Atusta'maru, adakah gadis itu perlu diminta izin amla atau tidak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yakni kepada Aisyah, ya, perlu diminta izin. Aisyah pun berkata, saya berkata kepadanya, fa innaha tastahyi, perempuan itu, gadis itu malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika idnuha, itulah keizinannya apabila dia diam. Satu lagi ni pun macam tu juga, riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha, janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Ataupun perempuan yang sudah baligh itu lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Wal bikru, dan anak dara perlu diminta izin untuk dirinya. Wa idnuha, keizinannya itu ialah sumatuha, diamnya. Qala na'am. Malik menjawab ya. Apabila Yahya ni kata kepada dia, adakah Abdullah bin Al-Fadal meriwayatkan dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas begini-begini tadi? Malik berkata ya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ay as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliha, seperti itu juga. Cuma tadi al-ayyim, ni as-sayyib satu dengan makna janda, satu lagi dengan makna perempuan yang sudah baligh. Nanti akan datang kita terangkan. Lebih berhak terhadap dirinya dari walinya, dan anak dara itu diminta izin, dan keizinannya ialah diamnya. Satu lagi pun begitu juga, as-sayyib ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikr yasta'dhinuha abuha fi nafsiha, ayahnya perlu meminta izin untuk dirinya. Wa idhnuha, keizinannya itu ialah diamnya. Wa rubbama qala, sering kali juga dia berkata, wasamtuha iqraruha, yakni dengan lafaz tu samalah dengan hal tadi. Samtuha, diamnya itu berarti pengakuan, persetujuannya. Bab tazwij, jawaz tazwij al-bikra as-saghirah, ini bab keharusan ayah mengahwinkan anak yang masih kecil, anak daranya yang masih kecil, anak perempuannya yang masih kecil. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwiniku li sitti sinin, ketika berumur 6 tahun, dan baginda bersekedudukan ataupun bersamaku ketika aku berumur 9 tahun. Qalat, kata Aisyah, faqadimna al-Madinah, kami sampai di Madinah. Ketika itu aku demam, aku jatuh, aku terkena demam selama sebulan. Fawafa sya'ri Jumaimah,
rambutku baru sampai ke paras telinga. Tiba-tiba Ruman datang kepadaku. Aku ketika itu sedang bermain jongkang-jongkik, urjuhah. Wa ma'i sawahibi, dan bersama-samaku ada kawan-kawanku. Fasarakhat bi, ibuku berteriak memanggil aku. Aku pun pergi kepadanya. Tidak tahu aku apakah yang dimaksudkannya, apakah kehendaknya. Dia pun memegang tanganku dan memperdirikan aku di hadapan pintu. Faqultu, aku berkata, hatta dhahaba nafsi, hingga hilang nafasi, hingga hilang kepenatanku. Fa adkhalatni baitan, beliau pun membawa masuk aku ke dalam rumah. Rupa-rupanya di dalam rumah ada beberapa orang perempuan Ansar. Mereka pun berkata, alal khairi wal barakah, engkau mendapat kebaikan dan keberkatan. Wa ala khairi ta'ir, dan engkau paling bertuah. Fa aslamatni ilaihinna, ibuku pun menyerahkanku kepada mereka. Mereka pun membasuh kepalaku dan memperbaiki keadaanku. Yani aslahnani, pakai, memakaikan pakaian yang cantik lah kepadaku. Falam yaru'ni, tidaklah mengejutkan aku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pada waktu duha, fa aslamnani ilaihi, mereka pun menyerahkan aku kepadanya, yakni kepada Rasulullah. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawiniku ketika berumur 6 tahun dan bersamaku ketika aku berumur 9 tahun. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawininya wahia bintu sab'i sinin, ketika dia berumur 7 tahun, dan dibawakan dia kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 9 tahun. Ketika itu permainannya masih lagi bersamanya, permainannya, anak-anak patungnya masih lagi ada bersamanya. Wa mata anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mati meninggalkannya ketika beliau berumur 18 tahun. Seterusnya seperti juga dari Aisyah, katanya tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwininya ketika berumur 6 tahun lebih kurang. Wa bana biha wa ya bintu tis'in wa mata anha, sama dengan tadi. Seterusnya elok berkahwin dan mengahwinkan pada bulan Syawal, dan istihbab bersama suami ataupun isteri pada bulan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwiniku pada bulan Syawal dan bersamaku pada bulan Syawal juga. Siapakah dari isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih bertuah dariku di sisinya? Qala, kata perawi, wa kanat Aisyah suka memasukkan, yakni membawa anak-anak perempuannya pada bulan Syawal, yakni dalam perkahwinan lah pada bulan Syawal. Itu saja hadisnya. Jadi riwayat yang kita baca ni ada beberapa riwayat. Imam Nawawi pun sebutlah, ada juga yang bunyi macam tadi, al-ayyim la tunkahul ayyim hatta tusta'mar. Dalam riwayat seterusnya yang kita baca tadi, ada juga tersebut al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikr tusta'dhan fi nafsiha wa idhnuha sumatuha, dan seumpama itulah. Atau al-thayyib ahaqqu bi nafsiha, itu yang disebutkan. Apa makna semua ni? Di satu pihak nampak tidak boleh dikahwinkan al-ayyim. Apa makna al-ayyim tu? Satu, makna tidak boleh dikahwinkan. Yang keduanya, tidak boleh dikahwinkan dia sehingga diminta izin. Makna orang lain yang mengahwinkan dia tu, bukan dia sendiri. Tapi dalam riwayat yang kita baca kemudian tadi, dalam bab ni juga, iaitu al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Ayyim
janda ataupun perempuan yang baligh lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Maknanya kalau dia tak sahih tak boleh nak kata apa. Kalau dia nak wali dia tak sahih pun tak apa, boleh. Itu masalahnya. Sebab tu kita terjemah tadi dua, mengikut selera masing-masing. Selera dua golongan. Cuma wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha, hak tu sesuai lah. Kalau dengan makna yang pertama tu al-ayyim tu dengan makna janda, lawan dia yang anak dara, kena minta izin juga. Izinnya iaitu diam dia. Tapi bagi golongan yang kedua yang mengatakan ini tidak khusus dengan janda, yang pertama mana perempuan yang balik. Jadi maksud anak dara ni yang perlu diminta izin dia tu diam dia, yang ni hak bawah umur. Dia takwil lagu tu. Ataupun anak dara yang tak berapa cerdik lah, kita kata. Tak berapa cerdik. Bukan semua anak dara. Dia takwil gitulah. Baiklah, kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bawah tu. Qala al-ulama, kata dia, ulama berkata al-ayyim di sini dengan makna as-sayyib, janda. Sebagaimana ditafsirkan oleh riwayat yang lain yang telah kita sebutkan tadi. Ada dalam riwayat yang lain disebut as-sayyib di tempat al-ayyim tadi. Maknanya janda lah, kira-kiranya. Mengikut setengah-setengah orang. Lepas tu dia sebut ayyim ni ada banyak makna. Ada lagi makna lain selain daripada makna janda tu. Seterusnya sumat, tak apalah tu dia tu makna diam. Qadhi Iyad berkata, ini Imam Nawawi petik dari Qadhi Iyad, iaitu ulama berbeza pendapat tentang yang dimaksudkan dengan ayyim di sini. Di samping sepakat ahli bahasa Arab mengatakan bahawa ayyim itu digunakan untuk perempuan yang tidak ada suaminya, yang tidak bersuami, sama ada kecil atau besar, masih dara atau janda, tak kira, asal tak ada suami, itu orang panggil ayyim lah dari segi bahasa. Yang ni perempuan yang tidak bersuami, dia janda kah, tidak janda kah, besar kah, kecil kah, tak kira, asalkan dia tidak ada suami. Pernah ada suami kah, sekarang ni tidak ada suami, orang panggil ayyim dari segi bahasa. Ini pendapat Ibrahim Al-Harbi, Ismail Al-Qadhi dan lain-lain ahli-ahli bahasa. Lepas tu dia sebut rajulun ayyim. Perkataan ayyim ini dari segi bahasa di rajulun ayyim, imra'atun ayyim, maknanya kedua-duanya boleh guna. Bukan untuk perempuan saja ayyim ni, untuk lelaki pun boleh. Yang ni lelaki yang tidak beristeri. Yang tidak beristeri, tak kira lah dia tu sudah beristeri kau dulu ataupun belum lagi, tak kira. Itu ayyim belaka. Lepas tu Qadhi Iyad kata, kemudian ulama berbeza pendapat tentang apakah yang dimaksudkan di sini al-ayyim di sini dalam hadis-hadis yang kita baca saat ini. Ulama Hijaz dan fuqaha Hijaz semua sekali mengatakan yang dimaksudkan dengan sayyib di sini, yang dimaksudkan dengan ayyim di sini ialah as-sayyib, iaitu janda. Yang ni orang yang sudah pernah berkahwin. Itu janda. Mereka beristidlal, berdalil dengan hadis yang lain sebagai mufassir kepada riwayat ni, iaitu sayyib. Dalam riwayat yang satu lagi kita bacakan tadi, as-sayyib dia sebut. Jadi riwayat itu menjelaskan makna al-ayyim di sini. Al-ayyim ni boleh pakai banyak, tapi kalau as-sayyib ada sebut dalam riwayat lain. Ini menunjukkan makna al-ayyim ni maknanya janda. Sebab apa dalam riwayat lain ada sebut as-sayyib. Kemudian itu yang pertama, dalil yang pertama. Yang kedua, disebutkan al-ayyim di sini fi muqabalati, yang ni setentang sekali dengan disebut anak dara. Anak dara lawannya janda lah.